Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Yes, hari ni kita saja duduk dekat panas terik sebab kita ada isu panas. Tadi apa yang berlaku tadi, Dila? Tadi FFM mengumumkan, membentangkan tentang keputusan mesyuarat jawatankuasa kali pertama untuk tahun ini dan juga tentang laporan bedah siasat kegagalan di AFF yang lalu. Yes, actually tak adalah nampak macam bedah sangat pun. Tapi tak apa, kita akan masuk satu persatu dan juga tadi FFM dah umumkan jurulatih baru untuk Harimau Malaya. So, hari ni kita akan cuba kupas, kita akan dengar suara fans. Macam biasalah dekat Harimau Malaya kita memang akan lebih dengar kepada suara fans. Dan hari ni fans yang kita bawa pun bukan calang-calang. So, boleh kenalkan diri dulu? Silau. Silau, tak apa. Silakan. Nak nama betul ke nama glamour? Kalau nama bola tu kira orang panggil Rainbow lah. Yes. Yang pernah sound Paulo Rengel depan muka. Seorang lagi, coach? Saya Syazwan Wong, jurulatih di Youth Development. Yes. So hari ni kita punya fans yang kita jemput bukan calang-calang, okey? So okey. Dia actually dia tak nampak skrip tu. Dia bila kita cakap pasal sidang media, kita kena faham tau. Kita perlukan masa yang cukup untuk proses Q&A lah apa benda lah. Tapi tadi surprisingly FFM buat waktu dekat-dekat dengan solat Jumaat. Adakah ini memang dirancang untuk mengelak soalan-soalan maut daripada wartawan? Agak-agak secara generalnya lah, logiknya lah Mungkin kan? Presiden sibuk kot petang. Boleh jadi jugalah kan. Boleh jadi juga. Tu strategi media kan. Setiap organisasi dia ada strategi media dia sendiri kan. Tu mungkin strategi media FFM lah, kita tak tahu lah kan. Kau rasa? Cuma bagi saya timing tak berapa sesuai lah. Sebab I think bila Kita kat rumah pun tak sempat nak dengar. Kita yang kat rumah pun tak sempat kan. So bila dia bentangkan hasil postmortem tu, I think timing yang tinggal untuk para wartawan tanya soalan, or probably ada soalan-soalan yang wartawan ni bawakan daripada fans, mungkin tak sempat kot nak tanya yang tu. Sebab banyak, kalau ikut banyak sangat benda yang nak ditanya. Tapi dengan mungkin masa yang pendek tu tak banyak lah lepas semua kan. Dila sendiri ada apa lagi isu seterusnya? Kalau kita dengar tadi kan, dia bentangkan ada lebih kurang 10 faktor yang macam antara punca kegagalan kita di AFF. Tapi bila kita dengar macam general sangat jawapan tu, macam klise. So, apa pendapat anda tentang ni? Macam dia ada cakap pasal sebab kebajikan, sebab pack food, pemain kita dapat pack food, macam tak logik. Macam mengarut lah alasan Yang tu. macam pack food ni, is it I letak kepada if it really happen, kalau benda betul-betul jadi, is down to the organizer. Cakap pada ini bukan tournament sekolah tau yang kita bagi pack food saja. I mean like you are handling professional team. As a organizer untuk tim yang duduk hotel, saya rasa tak ada masalah untuk siapkan satu ballroom just untuk tim untuk makan di situ. Dia orang pun dah dalam bubble. Tak salah untuk dia orang makan bersama dalam satu ballroom, tak bercampur tim lain lah. Tapi I don't know if how true is this. Is it ada tim lain tak yang participate, yang komplain benda yang sama? Vietnam pun ingat tak tadi dia cakap kan, pasal makanan yang sama hari dia. Semua tim dapat layanan yang sama. Dia dapat pack food dan dia orang komplain katanya menu dia lebih kurang sama je kan? So that one is down to organizer punya ni lah, fault lah. Adakah isu seremeh tu boleh jadikan alasan kegagalan kita sedangkan tim lain pun dapat makanan yang sama? Pendapat saya, kalau you pergi high level tournament macam tu, every minor detail counts. You punya food intake, you punya recovery macam mana, apa semua. At that level, memang every detail count. I believe kalau katakan dari segi pemakanan, kalau tak sesuai untuk kita punya team, akan ada efek pada performance. Jadi coach rasa dia macam menjejaskan secara teknikal juga tak untuk prestasi pemain? Dia individually lah pada pemain. Kenapa kalau tim lain macam tak terjejas pula? Rasa-rasa kalau dalam hal tu? Itu tak tahulah pula. tapi macam saya tertarik tadi yang Dila cakap, laporan bedah siasat tu seolah-olah macam klise. Dia punya finding tu. Dia punya apa? Hasil dia tu macam klise lah. Okey. Sebab bagi saya kegagalan kita pada hari ini sebenarnya dia bukan kegagalan pada hari
yang tempoh AFF tu saja. Sebenarnya bola sepak kita ni pun bila yang berjaya pun. Kita tak pernah pun ke mana-mana. Jadi sebenarnya kita kena look beyond AFF tu, bigger picture. Maknanya kalau bagi saya kenapa selama ni kita tak boleh nak mencapai kejayaan di peringkat yang lebih tinggi. Maknanya kalau di peringkat AFF pun kita masih lagi orang kata terkapai-kapai lah kan. Sometimes kita okey, sometimes kita tak okey. Untuk simpulkan benda ni ialah sebenarnya pemain kita tak siap. Okey, pemain kita tak siap ni saya bagi dua contoh yang mungkin mudah untuk orang faham ataupun mudah untuk orang nampak situasi yang saya maksudkan ni. Pemain kita tak siap ni maksudnya ialah, kita ambil contoh Cristiano Ronaldo. Kita ada Portugal FA, Persatuan Bola Sepak Portugal lah. Jadi Cristiano Ronaldo ni yang menyiapkan dia negara atau kelab. Contoh kita tengok Thailand, Chanatip. Siapa yang siapkan Chanatip? Bukannya FA Thailand yang siapkan. Kelab dia apa sekarang? Sapporo Dia dah masuk kelab lah tak. I mean sebelum ni masa dia datang ke FFS tu, Sapporo yang siapkan dia. Jadi Thailand ni dia dah tadah pemain yang dah siap. Dia dah tadah Chanatip. Portugal call up, dia dah dapat Ronaldo. Argentina call up, dia dah dapat Messi. FAM call up, dia dapat siapa? Dia secara teknikalnya dalam ni is apa yang ada pada FC kita in terms of training facilities and the coaching as well. Dia macam mana? Dia boleh dapatkan player tu ke next level tak? Or dia just that level sahaja. So nak pergi international level dia tak sampai sebab tengok ada certain team padang latihan pun tak ada. Macam saya tengok ada satu gambar Perak training kat Padang Cepor tu. Saya tak rasa padang tu di maintain well. So kalau benda basic macam contoh padang, gym yang prep you untuk asas lah, asas gym untuk prep your physical level, tandas. Lepas game you punya recovery macam mana, benda-benda tu berkait dengan individual performance lah, kan? Player tu. So the better the facilities, contoh di JDT Selangor apa semua, where dia orang memang ada set proper facilities, recovery macam mana apa semua. Kalau semua team buat, insyaAllah saya rasa we can take our players to the next level. Okey, faham. Satu lagi dapatan sebenarnya dari tadi, antara yang saya tak tahu, kalau saya tak terkejut lah, tapi mungkin yang jadi percakapan, jadi bahan cakap netizen juga, dia kata dia dapati suasana dalam camp tu tak harmoni. Pemain sama pemain ada puak-puak dia. Player yang macam player tempatan speak Malay punya satu grup, dan ada player naturalisasi duduk satu grup, player dia ada macam berpuak lah. So yang daripada hasil player yang cakap, dia kata tak ada usaha mana-mana pihak untuk tangani benda ni. Macam dah tak harmoni, dia biarkan je. Suasana dalam camp macam mana dia boleh mengganggu prestasi. Tapi 2019 rasa tak ada masalah. But I think we perform quite well dalam World Cup qualifiers. Masalah ni dah lama maksudnya? Tak maksudnya kalau katakan benda tu ada, almost the same squad. Yang masa kita jalan qualifiers tu, I think the run of result 2018? memang 18, 19 Tak, 2018 pun Cheng Ho dah ambil. So rasa squad dia lebih kurang the core players are there. Tapi itu memang one of the. Tapi kalau nak kata kena buat sesuatu untuk jadikan harmoni tu kena ada, rasa masa tak cukup. Macam tadi dia orang cakap pun, training time pun tak berapa nak cukup. Tapi for the camp. Yalah, inilah yang saya cakap tadi, berbalik pada yang macam Dila cakap tu. Alasan-alasan ni, dapatan-dapatan ni semuanya klise. Dia hanya sekadar menjadi satu alasan disebabkan kegagalan tu, di mana yang kegagalan sebenar ni sebenarnya kita tahu dah dekat mana. Tapi tak dalam laporan tu tak tulis kan keharmonian apa ni semua, apa tu semua. Itu macam kau cakap lah tadi, dulu kau boleh pula. Kan? Itu kenapa sekarang pula timbul masalah keharmonian. Tapi masalah ni saya tak nafikan lah kot. Saya tak boleh lah nak cakap tak ada. Tapi mungkin ada sebab kalau kita tengok apa yang berlaku, contoh kita bagi contoh siapa yang tu, Dion Coles. Jadi Dion Coles ni dia adalah pemain warisan, dipanggil pemain warisan, dan di call up, tapi datang hanya lewat.
lewat. Jadi keharmonian dia dekat situ ialah akan jadi macam player lain akan persoal lah, macam kenapa pula dia datang. Faham tak? Kalau aku jadi player pun I will question lah, apa pasal dia boleh dapat keistimewaan tu, Datang lambat terus starting player pula. Kalau macam tu aku pun nak macam tu, nak datang lambat kan. Okey, tu satu lagi, centre back. Kita katalah kita ada centre back lain yang tak di call up. Contoh Rodney. Contoh saya centre back. Saya akan cakap, kenapa tak call up je aku? Aku boleh main semua game, kenapa call up dia? Dan aku pula ada kawan-kawan dalam national team. So kita mesti ada that sentiment yang apa yang diorang buat ni sebenarnya kan. So sentiment tu mungkin ada, tapi berbalik pada coach cakap, kalau dulu pun almost the same line up. So kita pun tak tahu. So maybe it's just another reason untuk, sebab bila dah gagal mestilah kena ada sebab. Yang macam kita cakap tadi tu lah, asas dia tu je sebenarnya. Itu je yang kau kena betulkan. Tapi macam benda tu dia boleh affect pada performance ke? Bagi saya, setiap pemain bola, kau baik dengan player ni ke tak ke, when you walk onto the field for the national team, you give 100%. Yes. No question about that, regardless kau baik dengan keeper ke, kau baik dengan right back ke, you baik dengan siapa ke. When you walk onto the field, you play, you want to win. You have to have that, kena ada mentality yang macam itu. Tapi kalau betul berlaku ketakharmonian tu, siapa yang patut berusaha untuk satukan orang? Kapten, coach, manager? Kita tak payah cakap siapa yang patut satukan diorang dan sebagainya. Okey, kita tanya balik yang cakap tak harmoni tu. Selama sebelum ni harmoni ke? Maknanya tak harmoni ni daripada FM ni wujud, daripada skuad kebangsaan ni wujud sampai ke hari ni yang kita tak layak ke mana-mana ni semua ni sebab tak harmoni. Itu saya cakap, benda ni alasan je. Ketara pada AFF kali ni lah kot. Kan? Ketara mungkin, lebih ketara. Tak, dia orang sebenarnya tak nak mengaku kelemahan sendiri tu. Kan, engkau tak power, itu je senang cakap. So memang kiranya itu sebenarnya jawapannya pendek je tadi je, tak power. Tak siap lah kan. Kita balik pada tu. Player tak siap. Okey. Okey, so tadi FM ada FM dan Datuk Del ada mengatakan tentang pemain naturalisasi yang dia punya penjayaan tu kurang berjaya lah kiranya. Jadi dia cakap ada sebelum ni FM ada juga bagi statement yang akan dihentikan seketika. So kalau dihentikan seketika maknanya mungkin ada kemungkinan akan sambung balik. So sepatutnya ada kriteria tertentu ke untuk kita tentukan pemilihan dia macam mana? Satu je. They have to be better than our local players kalau kita nak ambil. And the age have to be proper lah, yang kita boleh guna tenaga dia untuk sumbang pada national team pada at a longer period of time. Dia tak ada point kalau nak naturalize player yang dah umur 30, 31, 32. Berapa tahun je yang tinggal. Contoh di Pola, is it better than our strikers? I don't think so. It is a waste of IC kita lah sebenarnya. Macam ada sesuatu? Kalau Sebab tadi memang Datuk Del personally cakap pasal sebut nama Dipola. ni dia berbalik pada yang saya cakap tadi awal tadi kan, pasal liga, pasal apa. Kalau liga kita macam ni, bola sepak kita macam ni, itulah yang kita dapat. Kan? So untuk kita naturalisasi dia memang kau tak akan dapat yang kualiti. Sebab apa? Yang orang tak akan datang ke liga kita. Yang datang tu pun memang yang kualitinya itu je lah sebenarnya. Untuk kan? liga kita bagus, tapi untuk pergi ke the national level, main dengan apa among kita punya level mungkin ni, dia nampak okey, dalam menonjol. liga nampak okey lah, menonjol kan. Tapi bila kau berjumpa pula dengan yang high level lagi, dia jadi normal je lah. So sebenarnya kalau nak naturalisasi ni sebenarnya kita kena betul-betul cakap asas dia, betulkan balik liga kau. Betulkan balik kelab kau dapatlah track player yang baik-baik, baru kau boleh naturalisasi. Dan tapi selalunya player baik-baik ni takkan dia nak give up pasport dia, man. Betul tak? Logik. Benda dia ni kat sana balik pada ekosistem. Iyalah. Macam Rainbow cakap, liga kita kena baik. Liga baik tu kena team yang baik. Yes. Macam mana team tu nak baik, facilities dia apa semua, preparation of players tu kena baik. Dan baru dia naik ke dan atas. baru kau dapat that quality players apa semua kan. Baru kita boleh cerita pasal naturalisasi. Sebab apa? Sebab kan kalau orang cakap Jepun buat naturalisasi, betul. Spain pakai naturalisasi lah, segala menang apa semua. Okey, betul. Tapi orang bercakap tu, dia tak bercakap pula Spain punya facility macam mana kelab dia. Liga Spain macam mana, kompetitif Liga macam J mana, macam mana kompetitif
Liga J, macam mana Jepun punya facilities Division 4 pun macam mana, Division 5 dia punya facilities macam mana. Jadi kita tak bercakap pasal benda tu, kita terus tengok yang naturalisasi. Oh, dia orang boleh buat, dia orang boleh buat. Tu bukan sebab naturalisasi tu, sebab semua tu dia orang selarikan gerakan tu. Liga dia orang betulkan, dia ambil naturalisasi, dia betulkan liga dia betulkan pasukan dia. Semua benda dia betulkan. Jadi selarilah benda tu pergi, cantiklah nampaknya. Yang ini gaji tak bayar, yang ini nak naturalisasi, mana nak mana bendanya. Alamak. Tapi bila kita cakap pasal liga lah, dia antara satu benda aspek penting dalam satu liga tu penjadualan lah. Actually untuk AFF hari tu, Vietnam, Thailand pun liga dia ongoing, tapi dia willing to stop untuk bantu tim nasional dia orang bersiap. Compare dengan kita siap 3 hari je ada peluang. Tak, siapa? Itu yang saya cakap tadi. Point saya ialah kalau kau ada 3 hari pun, sepatutnya player kau datang dah siap lah. Betul. Saya baru nak cakap sebenarnya. Betul tak? Cakap. Kalau player tu tak ready, you need a few days je untuk tidy Sebab, up the minor details in terms of tactical ke apa. Bukan tugas national coach ataupun bukan tugas FAM untuk siapkan pemain. Takkan you nak join national camp ni untuk buat macam pre-season pula sebelum tournament ni? Tak boleh. Kau datang kau dah kena fit. Kau datang bukan baru nak belajar timbang 10. Kan? Tak. Kau datang kau dah siap. Tengok whiteboard macam ni pak. Okey, training maybe tactical lah sikit. Yes. Pak kan. Benda tu bukan baru nak buat fitness, bukan baru nak siapkan. Tak boleh. Selama ni pun kalau diberi masa pun ke mana je kita? Kan kena hentak juga 10-0, kena hentak juga 6-0. Tapi keserasian on tactical tu pun perlukan masa juga. Itulah dia yang kita kata player macam mana nak cakap, player siap dia coach mungkin boleh terangkan lah. Player siap ni dia bila dia masuk dia tahu dah. Player tu dah tahu apa dia kena buat in certain different situations kat atas padang. Kalau left back tu A ke B ke, you bawa left back C ke masuk, dia tetap patut main cara yang sama. Dia national dia team kena dengan national level dengan club level ni dia different kan? Different. But when it comes to the national team, player ni kena ada tactical understanding yang baik, so dia boleh faham apa yang coach nak dan dia sebab tu yang dia panggil collab ke national team kan. Kan dia contoh macam saya mungkin bagus, awak mungkin bagus. Tapi kelebihan awak ialah awak boleh adapt dengan national level. Saya tak boleh adapt dengan national level. Tapi kita sama-sama left back. Baik main kat liga. Beza dia dekat situ. Itu yang membezakan national player dengan non-national team player lah kot lah. Yang mana lebih penting? Adapt dengan national level atau adapt dengan tactical coach? Adapt dengan tactical coach macam mana? Ya, kalau national level maksudnya dia ada intensity yang tinggi, betul? Tapi coach pun ada dia punya tactical sendiri. Tak semua orang boleh ikut coach tactical. Yang mana lebih penting antara dua tu sebenarnya? Saya rasa both. Tapi you go to the national level, you kena ada your physical level have to be able to cope dengan level tu. Dan coach dia mesti akan pilih player yang boleh cope dengan tactical dia lah. Maknanya adapt dengan tactical dia, faham tactical yang dia nak. Contoh macam dia nak player laju, mungkin sebelum coach ni katalah player A ni kena select. Tapi bila coach baru masuk, mungkin dia tak ambil player A ni sebab tactical dia maybe lain. Mungkin macam tu je lah. So bab adapt dengan tactical coaching ni rasanya coach tu sendiri akan pilih player yang memang dah sesuai untuk dia kot. So saya rasa tak jadi, kalau di national level sepatutnya tak jadi persoalan boleh adapt ke tidak dengan tactical. Sebab once you go national, sebenarnya kau mesti dah kena siap, kau dah ready, kau dah kena faham asas bola sepak, kau dah ada everything siap, lapor diri, jalan. Sebab ini yang kita nampak tactical kan. Kita sendiri pun actually kita tak tengok lebih mendalam apakah kita punya technical are behind. Adakah kita punya physical level of the players are behind. Kita tak sure. Kita lebih tertumpu pada tactical coach, time mungkin tak menjadi ke apa semua. Tapi kita kalau tengok lagi dalam, maybe our technical abilities are way behind tim-tim yang ada. Yang lain mungkin meningkat kan. Sebab saya tak berapa gemar dengan idea yang kita kena pergi macam contoh Vietnam pergi camp, Singapura ni pergi camp sana sini. Ni baru level ASEAN. Kau dah nak masuk camp sebulan. Kalau kau nak main Asia Cup, kau nak masuk camp berapa bulan? Kau nak layak pergi Piala Dunia, kau nak masuk camp setahun. Piala Dunia pun rasanya player dapat dalam 2-3 minggu je untuk prep rasanya. Mungkin itu yang menunjukkan betapa seriusnya diorang menghadapi walaupun kejohanan itu kecil. Itu menunjukkan bola sepak kita salah. Itu menunjukkan bola sepak kita ni je dah salah dah. Kan? Even kita ambil contoh Canatip pun sampai pun lewat sebab Sapporo tak lepaskan di awal kan.
boleh perform. Form. Elok Sebab Because- apa? Dia sampai Singapura, dia dah siap. Dia dah ready. Contoh yang bagus. Dia sampai Singapura, dia dah siap. Bukan baru coach nak siapkan dia. Macam Natib, tak ada. Dia sampai, dia dah siap. Okay coach, saya nak main macam mana? Kan? Okey. So tadi ada juga mention pasal masalah komunikasi antara Coach Tan Cheng Ho dan juga pihak pengurusan tertinggi tentang macam dia punya keinginan ambil player ni tapi tak percaya semua kan. So ini macam menunjukkan yang pengurusan tu sendiri dia tak ada inisiatif untuk macam two-way communication dengan jurulatih. Tu susah nak komen kot sebab benda tu dalam mat kan. dalam mat kan. Kita tak ada Walaupun mungkin- kita tak ada dalam situation tu, kita tak tahu Tapi apa patut sebenarnya tu jadi benda kan. macam tu berlaku. Walaupun mungkin kita tahu ceritanya, tapi itulah. Kan? Tapi itulah dia kan. Susah nak jawab Dia sebenarnya okey, kita ambil secara general lah Okey. Jurulatih diberi kuasa untuk memilih pemain, untuk call up pemain dan sebagainya lah. Okey. Katalah Coach Tan cakap cukuplah kita bawa 24, katalah kan. Cukuplah kita bawa 23. Katalah dia kata cukuplah kita bawa 18. Kita nak main pun bukan boleh main semua 30 kan. Okey, tak apa. Itu kuasa dia. Tapi kan kita sebagai presiden ke, kita sebagai team manager ke, kita pun ada kuasa kita juga. Untuk Kan? consult je. Untuk suara ni. kan, contohlah katalah Coach Tan Cheng Ho kan, dia pilih saya national team. Engkau presiden FM, takkan kau tengok je dia pilih si Rambo ni kan, dengan tak fit, dengan perut boroi nak pergi main, lepas tu nanti buat bedah siasat kan. Benda dari awal lagi kau dah nampak benda tak logik kan. It has to be fixed lah Engkau before. selaku ketua yang ada kuasa juga, macam team manager pun ada kuasa juga, kau kenalah bagi tahu. Takkan kau bawa je 2 midfield je ni, kau biar betul. Gila apa kau? Kan? Kau bawa 2 midfield ni, kita dah nampak dah dalam senarai tu 2 je midfield tengah. Kan? So, mungkin kau boleh guna kuasa dia. Coach, saya tahu saya tak nak campur tangan dalam pemilihan coach apa semua, tapi saya terpaksa gunakan kuasa saya sebagai presiden ataupun saya terpaksa gunakan kuasa saya sebagai team manager. Whether you like it or not, bawa 30 player, you select je siapa. Bawa je 30 Call up the player. extra players. Saya nak ada 30 player pergi Singapore. Whether you want them to play or you don't want them to play, saya tak kisah. Saya tahu ada 30 player dekat Singapore. Itu kan another kuasa juga. Yes. Kita ada kuasa kita, jurulatih pun ada kuasa dia juga. Tapi itulah yang dia akan membalancekan. Yelah, kalau kita serah bulat-bulat macam tu, saya cakap tadi, kalau dia call up saya, takkan kita nak pejam juga kan. Lepas tu dah kalah, nanti baru nak cerita, Sebab pemilihan call up pemilihan pemain tak sesuai, perut boroi. Mana maunya. Okey, tak apa. Satu lagi yang menarik sebenarnya daripada dapatan Datuk Del tadi adalah dia kata Tan Cheng Ho dengan asisten dia Coach Bala tak Okey. tampil untuk membantu siasatan, bedah siasat tu. Saya ambil coach lah sebagai coach. Bila dalam situasi tu sebagai coach, apa yang nak disorokkan? Kenapa tak tampil? I tak rasa dia nak takut sorok. konsekuen. I would say, kalau saya tengok daripada perspektif seorang coach lah, I would say Tan Cheng Ho is a bit frustrated, probably a bit dejected as well. So Rasa dia lebih kepada nak question apa lagi dah. I resign. Dia memang dah lepas tangan dah. I don't want to continue this apa semua. Aku dah fail katanya kan. Aku dah gagal. I don't want to say anything anymore. You guys go ahead with what you guys want to do. Dia lebih kepada frustration lah kot, probably. Bukan dia tak sorok ke, bukan apa. I rasa when he resign, it's over, finish, dah. Saya tak nak ambil tahu lah. Betul juga tu. Ada logiknya kat situ. Okey. Kita pergi kepada bila Tan Cheng Ho dah pergi, of course pengganti dia lah, Kim Pan Gon. Okey. Bila diumumkan Kim Pan Gon ni, yang saya boleh baca lah dekat netizen, di kalangan netizen, dia kata resume dia ni bukan sesuatu yang boleh dibanggakan. Cuma pernah bawa tim Hong Kong Under 23, tim nasional Hong Kong. Even 2019 pun dia pernah dikecam oleh fans sendiri, minta dia digugurkan. So apa justifikasi dia untuk dilantik sebagai coach Harimau Malaya? Adakah another yes man ke? Itu rasanya the technical Yalah, FAM itu pun yang dalaman juga tahulah kan. dalaman lah. Dia orang yang tahu apa yang dia orang nak. Ini speaking as a coach, yes, on paper tak berapa baik. We should give him a chance. Berapa lama kita tak tahu. Tengok 2 apa tahun yang dia lah. boleh buat. Kalau ikut kontrak 2 2 tahun. tahun. Kalau tak jadi macam Nelo, kurang daripada setahun .
Ngam-ngam setahun biasanya Ngam kot. setahun. So speaking as the coach, like I said, he should be giving the chance lah. Even though on paper tak berapa cantik, tapi kita kena faham juga, is the head coach job of the national team tu attractive ke tak based on the previous result? Siapa yang nak datang? Dia khabarkan tadi ada permohonan dari seluruh dunia. Banyak. Saya buka job technical director, ada lebih daripada 500 applicant from all over the world. So akan ada applicants, but we have to find the right person lah. So hopefully this is the, harap-harap kita as a fan, this is the right person lah to take us. Dari mata fan tengok resume macam tu, adakah pilihan yang tepat? Saya tetap dengan pendirian saya. Pelantikan jurulatih ni bukan satu penyelesaian, sebab kita dah buat benda ni banyak kali dah. Kita tak payah pergi ke belakang lah. Kita ambil daripada Raja Gopal lah, sebab dia menang kan. Okey, Raja Gopal dia menang AFF. Lepas tu dia kalah dekat World Cup kan, pumpang-pumpang. Lepas tu dia ganti dengan Dola Saleh. Lepas tu diganti dengan Nelo. Lepas tu dengan Tan Cheng Ho. Lepas tu dengan yang terbaru ni lah, siapa? Apa nama dia tadi? Kim Pan Gon. Okey. Maksud saya dekat sini ialah dia datang. Siapa yang dia nak pilih? Pemain apa yang kita ada? The same players. Mancini datang sekalipun, kita ada pemain yang sama. Yang dilatih setiap hari, sebab player ni dia berlatih setiap hari, dia bukan berlatih dengan national team. Dia berlatih dengan klub. So di setiap klub ni ada yang berlatih. Yalah macam coach cakap tadi, kalau ada yang berlatih tak ada facility, nak berlatih apa? Tak siap lah maknanya. So dia kitaran dia sama selagi kita tak betulkan apa yang sepatutnya kita betulkan. Jadi jurulatih ni ini kalau tanya saya dia akan jadi kitaran yang sama Dia akan jadi kitaran yang sama je. You're just trying to repair apa yang di atas, tapi yang bawah ni kita tak fix. Apa yang dia dapat produk tu, you bawa Mourinho atau Klopp pun sama, tak akan solve the problem. Sebab apa saya cakap macam ni sebab kita tengok, saya tengok ni kita ambil Vietnam, kita ambil Singapura, kita ambil Indonesia, kita ambil Malaysia. 4 negara ni, kita tolak Thailand tepi Kita ambil 4 negara ni di mana liga yang lebih kurang je sama. Tak berapa nak, orang kata kompetitif, tak berapa nak ni lah. Dengan Indonesia pun ada masalah dia apa semua. Tim ni up and down. Kalau kita perasan, Singapura bila dia terror, lepas tu ada sampai masa dia akan jatuh. Naik pula Indonesia, jatuh, naik pula Malaysia. Dia macam ambil giliran. Sebab apa? Sebab diorang memang build up the team. Contoh Vietnam, yang siapa, Pak Hansio, dia daripada under 19 player dia bawa pergi under 21, dia bawa pergi ni sampai national team. Macam Raja Gopal lah. So dia dah habis lah. Player tu satu masa nanti dia dah akan umur 30. So dia tak ada that continuous punya program ni. So dia jatuh. Sama juga macam Malaysia, daripada Raja Gopal tu semua dia naik sedap, cantik kan. Pap, sampai masa player dah habis lah. So naik pula Singapura. Sampai masa player Singapura tu habis lah. Naik pula Indonesia yang sekarang ni tengah sedap ni. Sampai masa player ni semua akan habis. So apa beza dia? Kalau kita tengok apa beza dia dengan Thailand? Thailand liga siap, Kelab siap. Division 3 dia punya facilities pun kalah kita punya Liga Super punya facilities. Jadi player Division 3 dia pun siap. Apatah lagi player yang first league dia. So beza dia dekat situ ialah dia ada continuity. Yang saya nampak lah ni yang masa 2018 tu Piala AFF tu, kenapa dia agak tak berapa perform, sebab dia ada masalah dalaman dengan coach dia masa tu, yang si Akiro ke siapa entah. Okey, dia ada problem macam Canatip ke apa semua pun ada problem. Dan bila dah semua tu siap kan, alamak berat. Bila dah semua tu siap semua kan, barulah kita boleh cerita yang tak ada keharmonian lah apa semua. Engkau tak siap, tapi tu kau nak sembang makan, kau nak sembang, kau kat sini pun kau hentak segala macam hentak, dekat sana yang tiba-tiba kau nak cerita makan tak berkhasiat apa semua. Benda kau bercakap kan, datang pun tak siap nak cerita pasal makan kan. Okeylah, inilah kalau kita nak cerita pasal ni memang tak tahulah berapa jam. Panas tak kamera ni. Kamera kita pun dah berapa kali dah. So, berkenaan Leong Teng Kim, setelah tamat kontrak tu, FAM mengambil keputusan untuk tidak menyambung kontrak dia kan. Kerana dikatakan tidak mencapai KPI FAM. Tapi kenapa bila yang lain
tidak mencapai tapi mereka masih ada kat dalam FFM. Maksudnya FAM sendiri yang boleh kita pandang sebagai tak mencapai KPI dia orang sendiri pula. Kenapa tak ada ambil tindakan, contoh rombakan ke apa? Ada ke orang nak fire diri sendiri? Satu lagi sebab satu lagi mungkin Lim Tiong Kim kontrak. Kan, habis kontrak kau boleh belah. Yang Esko ni bukan kontrak. Tapi dengan justifikasi tak capai KPI. Memang tak capai KPI, betul lah. Tapi yalah, Siapa yang nak fire diri sendiri kan? Tapi bagi saya okey, fine. Kalau katalah Presiden FAM pun dia kata dia tidak mahu. Yang tu saya ada baca kan. Dia kata dia tidak mahu meletak jawatan dan dia nak terus apa orang kata? Nak improvekan, terus beriman. Okey. To be fair, okey. Kalau kau cakap macam tu, okey. Kau buat. Tapi kau kena buat apa yang kau perlu buat. Bila tak buat tu yang masalah. Maknanya betulkan apa yang perlu dibetulkan. Macam yang kita cakap tadi. Okey, FAM ada kuasa dari segi sanction kepada MFL dan sebagainya untuk mengeluarkan lesen dan sebagainya. Jadi kau gunakan kuasa kau tu untuk betulkan struktur bola sepak kita ni. Kan, sekarang ni kita ni dah ada dia punya struktur tu semua. Tinggal pelaksanaan je tu. Kriteria licensing semua dah ada. Tapi ada lagi yang tak bayar gaji boleh lepas. Jadi pelaksanaan dia tu agak apa orang kata Tak ni? strict lah. Longgar. Tak strict. So betulkan yang tu dulu. Betulkan yang asas ni dulu. Yang bawah-bawah ni kau betulkan dulu. Pastikan semua pasukan siap. Facilities siap. Lepas tu mungkin boleh jadikan satu agenda negara yang bola sepak yang mengatakan setiap kelab perlu mempersiapkan pemain-pemain untuk national team. Bukan tanggungjawab maknanya apa? Bukan tanggungjawab badan induk bola sepak untuk siapkan pemain nasional. Tak. Kita ni kalau di FAM ni tinggal nak pilih je. Punya ramai ni kan. Tinggal nak pilih je tunjuk kau. Tapi semua dah siap. Bukan kita pula nak panggil kau match ni. Okey, pergi siapkan dia. Tak ada, tak boleh. Itu je dah silap lah dekat situ kan. Jadi betulkan yang itu. Kalau dia tak nak betulkan dia, susah lah juga kan. Sebab nak tak nak, kalau dia tak nak letak jawatan pun nanti dia kenalah juga kan. Kan. Tu kita cerita nantilah pula kan. At some point kalau katakan benda tu tak jadi, he has to come out and say like I fail lah. Itu je lah. Mengaku je lah. Sebab kalau kita tengok tadi live chat, majority chat yang situ minta dia undur kan. Tapi saya setujulah kalau kata okey, kalau dia nak defend dia boleh, tapi laksanakan apa yang dia kena buat lah. Apa yang Sebab dia cakap dia kena buat. Sebab saya pun benda ni sebenarnya simple je. Contoh macam dulu kita buat, macam kita ada buat PFSLJ Presiden FAM sila letak jawatan yang lama dulu. Di mana 30 tahun apa semua. Yang kita orang bawa benda tu sebenarnya simple je. Okey, it's either you change or you step down. Tapi kalau kita kata kita tak nak step down, tak apa. Kita terima. Okey, kau tak nak step down, tak apa. Kita terima, tapi kau buatlah. Buat perubahan tu. Yang kita nak minta step down ni sebab bila mana kau tidak membuat. Jadi kalau dia kata dia tak nak step down, tak nak letak jawatan, tak apalah. Okey, buat. Itu je yang kita nak pun. In the end, sesiapa pun jadi Presiden FM pun, in the end kita selaku penyokong, apa yang kita nak ialah bola sepak kita jadi maju, jadi naik di peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu je pun. Kan, kalau kau kata kau tak nak letak jawatan, kau buat je lah apa yang patut kau buat kan. Wow, rasanya memang hari ni Dila kita dapat input yang boleh katakan hebat lah. Daripada saya rasa tak salah kita pilih dua orang fans ni yang kita pilih untuk cakap pasal dapatan FAM ni. So kita rasa untuk hari ni setakat ni je dulu apa yang kita nak bincangkan. Alhamdulillah kita rasa walaupun vokalnya kami mungkin ke arah something yang anda tak setuju pun, semua tetap satu matlamat, kita nak tengok Harimau Malaya semakin baik. Mungkin dari segi kata-kata kita perspektif dia lain, tapi matlamat tetap satu, kita nak Harimau Malaya semakin baik. Okey, so kepada anda semua jangan lupa untuk subscribe dan terus follow kami punya media sosial semua. Kita ada Facebook, ada YouTube, IG, Twitter, TikTok, semua ada, follow. Dan pastikan anda terus bersama kami untuk setiap konten-konten yang terbaru. Dila, apa nak cakap last? Selamanya Harimau Malaya je lah. Itu je yang kita boleh cakap buat. So, buat terima masa kasih sekarang ni. kepada anda bersama kami di harimaumalaya.com.my. Jumpa lagi untuk konten seterusnya. Bye-bye.